Selamat pagi, salam sejahtera. Apabila denda telah dikenakan kepada Rosmah 970 juta, itu yang paling mengejutkan Malaysia. Bukan karena penjara Rosmah 10 tahun. Penjara 10 tahun orang tak kisah pun. Mereka kata itu bukan perkara yang susah untuk Rosmah, karena dia hanya perlu tinggal 10 tahun berkelakuan baik. Kalau dapat nasib yang baik, rezeki yang baik, berkelakuan baik, dapat payroll, keluarlah lebih awal daripada penjara. Dan ialah 970 juta itu yang paling mengejutkan. Bagaimanapun, sebelum aku nak ulas tentang isu Rosmah dan 970 juta itu, aku nak tarik perhatian penonton semua. Aku nak ingatkan kamu semua, hari ini giliran siapa pula yang akan beraksi lagi di mahkamah. Kerana hari ini keputusan mahkamah akan diumumkan untuk kes Bung Mukhtar juga bersama dengan istrinya. Akan diketahui apakah Bung Mukhtar terpaksa perlu membela diri pula di mahkamah. Nampaknya pemimpin-pemimpin daripada parti politik ini mula berhadapan dengan kes-kes mereka tersendiri. Sekiranya Bung Mukhtar terpaksa membela diri di mahkamah, ini bermaksud memang ada kes dan memang mahkamah melihat ada cerita yang harus diselesaikan di mahkamah. Bersalah atau tidak belum tentu lagi. Tetapi apabila terpaksa membela diri, itu makna memang ada kes yang meragukan yang perlu dibicarakan di mahkamah. Jadi hari ini kita akan tunggulah, adakah Bung Mukhtar bersama istrinya pula akan sama-sama diheret ke mahkamah. Yang pastinya setakat ini perang rasuah di Malaysia menghampiri klimaksnya apabila dua orang yang sedihnya suami istri pula tu. Teringatlah dengan kes Ramos dengan istrinya Imelda di Filipina pada tahun 1980-an, apabila mereka pun dengan kuku besinya mengumpul kekayaan luar biasa yang tak pernah dicipta oleh sesiapa presiden di seluruh dunia, dicipta oleh Imelda. Kalau aku tak silap, waktu itu Imelda telah mengumpul kasut, koleksi kasut sebanyak 12.000. Dapat Anda bayangkan berapa banyak kasut 12.000 itu? Dan yang menariknya, kasut-kasut itu adalah kasut keluaran butik tertentu yang mahal. Bukannya keluaran butik yang murah-murah. Semuanya mahal-mahal. Aku rasa sampai mati pun aku tak boleh beli kasut yang mahal tu. Tahulah apa yang Peguam Rosmah kata, dari mana duit Rosmah nak bayar 970 juta tu. Yang lebih menarik lagi, Peguam kata rekod tertinggi di Malaysia. Telah dikenakan rekod tertinggi di Malaysia, denda seperti itu. Dari mana Rosmah nak bayar pun aku tak tahu. Sebab akaun Rosmah seperti yang kamu tahu telah pun dibekukan bersama dengan Najib Tun Razak. Jadi nak bayar dari mana? Ada orang kata itu baru keluar daripada celah-celah gigi Rosmah. Netizen tulis dalam ruangan komen di konten aku, mereka kata alah itu baru dari celah-celah gigi Najib dan Rosmah. Aku fikir pun betul, tapi kamu perlu ingat, Najib pun kena tindakan juga dari LHDN 1.5 bilion tunggakan cukai. Dan yang lebih menarik perhatian netizen kemarin ialah apabila selesai dibacakan hukuman Rosmah pula ternangis-nangis. Itu ke bahasa dia, teresak-esak. Teresak-esak menangis karena beliau kata beliau terluka. Sebenarnya kan kalau cakap terluka, aku rasa rakyat Malaysia lagi terluka. Iyalah, kita tidak terluka kalau satu dunia tahu skandal keuangan terbesar di dunia datang daripada sebuah negara kecil yang dipanggil Malaysia. Itu lagilah melukakan rakyat Malaysia kan. Dan waktu melakukan kesalahan rasuah tu tak terfikir pula tentang anak cicit semua kan. Sampai Rosmah kata waktu dia minta diringankan hukuman, dia kata Anda perlu ingat, mungkin itu akan kena pada Anda, anak Anda yang kena, cucu Anda katanya.
Jadi kenapa dia tak ingat masa dia lakukan? Itu yang aku heran kan. Tapi ada satu cerita lucu yang mungkin kamu tak tahu. Peguam Rosmah waktu meminta diringankan hukuman, tahu berapa hukuman yang dia minta? Dia minta hukuman penjara sehari sahaja untuk Rosmah. Waktu aku baca laporan tu, aku tergelak sampai nak pingsan. Kenapa? Orang curi susu Milo di supermarket, curi susu setin, sardin setin di supermarket, boleh dikenakan hukuman 6 bulan penjara, bosku. Ini curi duit, bukan curi, dibagi rasuah 180 juta, nak pula dihukum penjara sehari saja. Takkah itu lucu? Aku rasa lucu lah. Mau penjara sehari untuk begitu besarnya uang, yang melibatkan begitu uang besar. Tapi itu hak Rosmah lah kan. Memanglah saya pernah tinggal lama-lama dalam penjara, tak seronok sangat tinggal dalam penjara. Ada juga netizen yang message aku, mereka kata agak-agak nanti Rosmah tinggal dalam penjara tu macam mana ambil makanan, terpaksa berbaris macam di asrama kah? Mereka tanya gitu. Aku jawab, iya memang macam itulah, kena ikut peraturan. Dia ada gout kah, dia sakit pinggang kah, dia sakit kepala kah, rambut tak tersisir lagi kah, apalagi ya, macam-macam lah yang boleh berlaku. Dia tetap kena ikut hukum dan peraturan di penjara. Bangun awal pagi kena exercise, bangun awal pagi kena cuci piring sendiri, pakaian tak payah cuci lah sebab itu memang disediakan. Dan aku harap nanti kalau dalam penjara tu Rosmah boleh menulis buku balik lah, macam biografi yang pernah dia tulis sebelum ni. Rosmah kata dia perlu juga berhias, dia perlu juga untuk berdandan, dia perlu juga untuk membeli barangan-barangan yang mewah, karena dia kata nanti memalukan pula First Lady Malaysia. Kali ini sudah pun memalukan First Lady Malaysia. Apapun, kita ucapkan tahniah kepada Mahkamah Tinggi kerana telah mengumumkan keputusan yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia, dan kita tak perlulah gembira sangat dengan hukuman yang Rosmah dapat tu, kerana nanti kita pula berdosa kan. Tapi apapun, kita harap Rosmah muhasabah dirilah di mahkamah. Ramai orang cakap dalam konten aku, mereka nasihatkan supaya Rosmah bermuhasabah diri, bertabah, ambil peluang untuk menulis buku, tulis lagi lah banyak biografi kan, pengalaman-pengalamannya sebagai seorang first lady dan sebagainya. So itu dulu, sekian dulu untuk kali ini. Yang menarik pula pagi ini lagi tambahan ialah apabila hakim mahkamah mengatakan kes Rosmah rasuah harus dibendung sebelum jadi pandemik. So itu dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia tu. Bye bye.